Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyuhada binti Suhaimi akan membentangkan tajuk meningkatkan kemahiran bahasa dalam penulisan karangan bahasa Arab menggunakan kaedah tupidu-tupidu. Berikut ialah senarai kandungan iaitu pengenalan, refleksi pengajaran dan pembelajaran, fokus kajian, objektif dan soalan kajian, peserta kajian, tindakan yang dijalankan, dapatan kajian, refleksi, cadangan tindakan susulan dan rujukan. Pengenalan. Bahasa Arab merupakan bahasa yang penting dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi agama Islam. Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah berdasarkan kepada kurikulum standard sekolah rendah atau KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah atau KSSM. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Definisi kemahiran. Kebolehan semula jadi yang diperoleh oleh manusia yang menjadikan ianya pintar, pandai, cekap dalam melakukan sesuatu. Kemahiran mendengar pula merujuk kepada keupayaan murid mendengar dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi serta dapat memberikan respons. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berbicara untuk menyampaikan idea, maklumat dan perasaan dengan sebutan, intonasi dan gaya bahasa yang betul, sesuai dan sopan. Kemahiran membaca pula merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan yang fasih dan intonasi yang betul serta memahami teks yang dibaca. Menekankan kepada kefahaman bacaan apabila pelajar membacakan petikan bahasa Arab yang terdiri daripada susunan jumlah ismiyah dan jumlah fa'iliyah. Kemahiran menulis pula merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan, rangkai kata, ayat dan perenggan serta melahirkan idea melalui pelbagai bentuk penulisan. Menurut Nur Fazirah Zakaria et al. 2019, kemahiran menulis merupakan kemahiran kognitif yang kompleks yang menjadi cabaran hebat bagi guru dan murid ketika sesi PDP. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lepas, saya dapati pelajar kurang mahir dalam membina ayat, pelajar juga kurang mahir dalam kosakata dan pelajar kurang mahir dalam membaca teks. Berikut ialah isu atau masalah kajian. Yang pertama, pelajar tidak menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman berbentuk subjektif. Pelajar melakukan kesilapan seperti kesalahan ejaan sebagaimana di dalam gambar rajah yang ditunjukkan. Pelajar juga memberi jawapan yang tidak menjawab soalan kerana tidak memahami arahan soalan dan kurang dalam perbendaharaan kata. Punca, pengajaran lebih berpusatkan kepada guru serta lebih kepada interaksi sahala. Kaedah pengajaran juga tertumpu kepada chalk and talk. Pelajar terdedah kepada persekitaran yang tidak membantu mereka menguasai kemahiran dengan baik. Tindakannya ialah melaksanakan kaedah tupidu-tupidu yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran bahasa dalam penulisan karangan bahasa Arab. Set aktiviti kaedah tupidu-tupidu merangkumi 4 aktiviti yang diaplikasikan dalam kajian ini. Fokus kajian pula adalah kemahiran menulis bahasa Arab dalam tulisan ini diajar secara serentak dengan kemahiran-kemahiran lain pada langkah atau tahap terakhir PDP. Dapat dilihat daripada keupayaan pelajar mengarang sesuatu karangan secara terpimpin atau ta'bir muwajjah, guided composition, dan secara bebas atau ta'bir hur, free composition dalam 2 peringkat tertentu. Horizon fokus. Keboleh takbiran di sini adalah menggunakan set cadangan kaedah aktiviti tupidu-tupidu. Kepentingannya adalah untuk membantu meningkatkan penguasaan pelajar. Keboleh gunaan pula adalah mudah diaplikasikan ketika sesi PDP dijalankan. Kawalan pula adalah guru bertindak sebagai pembimbing ketika menjalankan kajian.
kolaboratif, pelajar mendapat bimbingan dan bantuan daripada pelbagai pihak untuk menambah baik kajian. Dan terakhir, kerelevanan iaitu membantu pelajar meningkatkan karangan bahasa Arab, penulisan karangan bahasa Arab. Okey, objektif kajian pula. Pertama, dapat meningkatkan kemahiran bahasa Arab pelajar tingkatan 3 menggunakan kaedah tubidu-bidu. Seterusnya, meningkatkan pencapaian pelajar dalam bahasa Arab pelajar tingkatan 3 menggunakan kaedah tubidu-bidu. Dan yang terakhir, dapat menguji keberkesanan kaedah tubidu-bidu kepada pelajar tingkatan 3. Okay, persoalannya adalah bagaimanakah kaedah tubidu-bidu ni dapat meningkatkan kemahiran bahasa Arab kepada pelajar tingkatan 3? Adakah kaedah tubidu-bidu ni dapat meningkatkan pencapaian pelajar tingkatan 3? Dan adakah kaedah tubidu-bidu ini memberi kesan kepada pelajar tingkatan 3 untuk meningkatkan kemahiran bahasa Arab? Okey, berikut ialah peserta kajian yang saya jalankan. Terdapat 2 orang, iaitu Arifah bukan nama sebenar dan Hanan bukan nama sebenar. Kedua-duanya adalah perempuan dan pelajar tingkatan 3. Arifah mempunyai penguasaan bahasa Arab. Arifah adalah sederhana, manakala Hanan pula adalah lemah. Terdapat juga ciri-ciri lain, iaitu bagi Arifah, beliau seorang yang aktif dan rajin, manakala Hanan pula adalah seorang yang pendiam dan mudah hilang fokus. Okey, berikut ialah tindakan yang dijalankan. Antaranya adalah langkah-langkah tindakan, kaedah mengumpul data, cara menganalisis data dan cara menyemak data. Pelaksanaan tindakan dijalankan melalui 2 ujian, iaitu ujian pra dan ujian pasca. Dalam ujian pra yang dilakukan terlebih dahulu bagi mengenal pasti pengetahuan sedia ada pelajar sebelum kaedah tubidu-bidu diperkenalkan. Kemudian barulah kita dedahkan kaedah tubidu-bidu tu. Dalam ujian pasca pula, peserta kajian ni diminta untuk jawab satu lagi set soalan untuk melaksanakan ujian pasca. Set soalan ni ada 5 soalan subjektif dan karangan pendek yang boleh dijawab dalam tempoh 15 minit. Pemerhatian dan pelaksanaan yang terakhir adalah pemerhatian. Pemerhatian ini adalah untuk menilai tingkah laku dan kefahaman peserta kajian semasa kajian dijalankan. Kaedah mengumpul data terdapat 3 cara, iaitu ujian bertulis. Ujian bertulis terdapat 2, iaitu ujian pra dan ujian pasca. Seterusnya melalui kaedah pemerhatian, iaitu proses pemerhatian secara tidak berstruktur ini dilakukan dengan memerhati tingkah laku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian dilaksanakan. Manakala temu bual pula, kaedah yang terakhir iaitu temu bual. Temu bual ni peserta kajian akan ditemu bual sebelum dan selepas kaedah tubidu-bidu diperkenalkan untuk mengetahui sejauh mana kaedah ini berhasil dalam membantu pelajar. Cara menganalisis data. Pertama adalah melalui ujian bertulis. Analisis data bagi ujian bertulis dilakukan dengan menentukan peratusan markah bagi kedua-dua peserta bagi kedua-dua ujian pra dan ujian pasca. Okey, pemerhatian pula, analisis ke atas data yang diperoleh daripada pemerhatian tidak berstruktur adalah seperti berikut. Bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan 2008. Pertama, semak maklumat dengan terperinci. Yang kedua, baca semua catatan, pemerhatian dan kemudian gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan tersebut. Kemudian, semak maklumat semula dan tentukan kategori maklumat yang digunakan untuk dianalisis. Dan terakhir, cari tema untuk kategori tersebut. Okey. Seterusnya cara menganalisis data. Yang pertama, temu bual. Analisis data temu bual ni tidak berstruktur. Dilakukan dengan menaik semula soalan secara manual dan lengkap. Soalan temu bual adalah berbentuk soalan terbuka. Hasil temu bual menunjukkan ada perubahan sebelum dan selepas kaedah diperkenalkan kepada pelajar. Okey, seterusnya cara menyemak data. Berikut ialah penyemakan data yang dilakukan melalui penggunaan kaedah triangulasi. Kaedah yang dilakukan dengan membuat perbandingan di antara sumber-sumber data yang dikumpul. Berikut ialah temu bual sebelum. Guru bertanya kepada pelajar, antara soalannya adalah, suka tak belajar subjek bahasa Arab ini? Kenapa kamu tidak suka? Ataupun kenapa kamu suka?
Dan terakhir, biasanya bahagian mana yang kamu rasa kamu tidak suka bahasa Arab ataupun bahagian mana kamu rasa kamu suka bahasa Arab. Dan berikut ialah jawapan murid. Seorang pelajar menjawab tidak suka, manakala seorang lagi senyap sambil menggeleng. Kedua-dua pelajar juga menjawab saja ini susah untuk dikuasai dan mereka tidak faham maksud perkataan. Seorang pelajar menjawab hanya membaca dan menulis, manakala seorang lagi lemah dalam bahagian menyambung ayat. Berikut ialah soalan temu bual selepas antara guru dan murid. Guru bertanya kepada murid, suka tak belajar bahasa Arab? Pelajar menjawab, pelajar semakin berminat untuk belajar bahasa Arab. Cikgu juga bertanya tentang perkenalkan kaedah tubidu-bidu dan pelajar suka atau tidak. Pelajar menjawab sangat suka dan seorang lagi jawab sangat menarik kaedah ini. Guru juga bertanya, kenapa kamu tidak suka kaedah tubidu-bidu yang cikgu gunakan tadi? Pelajar menjawab, seorang pelajar menjawab, senang ingat, seronok. Manakala seorang lagi menjawab, saya dah boleh sambung ayat dalam bahasa Arab sambil tersenyum. Okey, berikut adalah hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada soalan ujian, pemerhatian dan temu bual setelah melaksanakan set aktiviti kaedah tubidu-bidu. Berikut ialah set aktiviti kaedah tubidu-bidu, iaitu ada indah Arab, takalamaan, kamus ai Arab dan Scrabble game. Indah Arab ini adalah penambahan kosakata. Takalamaan pula adalah bercakap dalam bahasa Arab secara berterusan selama 5 minit di dalam kelas. Kamus ai Arab juga adalah untuk tambah kosakata dan Scrabble game adalah salah satu permainan yang diperkenalkan untuk menarik lagi minat pelajar untuk meminati subjek bahasa Arab. Pemerhatian, berikut adalah pemerhatian yang diperhatikan, iaitu kami memerhati tingkah laku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Sebelum kajian dijalankan, tingkah laku pelajar sangat tidak memberangsangkan dan tidak menunjukkan pelibatan yang aktif di dalam kelas. Semasa ujian pra, saya memaparkan 2 gambar rajah. Gambar rajah ini menunjukkan antara contoh kesalahan pelajar dalam ujian pra bahasa Arab, iaitu terdapat kesalahan ejaan, kesalahan tidak faham arahan soalan dan kekurangan kosakata untuk guna ayat dengan lebih baik. Manakala seterusnya dalam ujian pasca, saya lampirkan 2 gambar rajah juga yang menunjukkan pencapaian pelajar yang meningkat selepas melaksanakan set kaedah aktiviti tubidu-bidu ni. Pelajar dapat menjawab soalan dengan baik dan semakin mahir mengarang penulisan bahasa Arab kerana telah banyak menguasai kosakata. Dalam temu bual tidak berstruktur juga, temu bual yang dilaksanakan adalah secara terbuka dan telah dibuat sebelum dan selepas melaksanakan set aktiviti kaedah tubidu-bidu. Dalam temu bual sebelum melaksanakan kaedah tubidu-bidu, respon pelajar sangat tidak memberangsangkan berbanding selepas melaksanakan kaedah tubidu-bidu. Okey, berikut adalah refleksi berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Pengkaji telah membuat analisis penambahbaikan terhadap diri sendiri agar dapat membuat tindakan seterusnya dengan lebih berkesan. Selain itu, pengkaji memperoleh banyak pengalaman yang boleh digunakan ketika bakal menjadi pendidik kelak. Antara kekuatan yang dipaparkan adalah, yang pertama, dapat memperbaiki amalan pedagogi pengkaji dengan lebih baik. Yang kedua, pengkaji memperoleh cara atau teknik baru, iaitu cara mengajar ataupun teknik mengajar yang baharu. Yang ketiga, pemilihan bahan PDP yang bervariasi. Okey, berikut adalah kelemahan pula. Terdapat 3 juga yang dilampirkan. Yang pertama, tahap kecerdasan pelajar yang berbeza. Ya, betul. Tidak dinafikan setiap pelajar, tahap kecerdasan mereka adalah berbeza. Yang kedua, jumlah peserta yang terhad. Dalam kajian ini saya hanya melaksanakan terhadap 2 orang peserta kajian sahaja. Yang ketiga, kekangan masa yang terhad. Seterusnya adalah cadangan tindakan susulan. Antara cadangan tindakan susulannya adalah penggunaan kaedah tubidu-bidu ini akan diteruskan pada masa akan datang. Malah, penggunaan kaedah ini masih boleh diperluaskan untuk tingkatan-tingkatan lain.
Penggunaan perisian Quizlet.com dalam pembelajaran bahasa Arab. Perisian Quizlet merupakan salah satu medium bagi membantu pelajar. Seterusnya, penggunaan perisian Quizlet.com dalam pembelajaran bahasa Arab. Perisian Quizlet merupakan salah satu medium bagi membantu pelajar menguasai kosakata mereka secara lebih meluas dan dalam bentuk yang lebih menarik serta mampu meraih minat pelajar untuk lebih menguasai kosakata bahasa Arab. Seterusnya, mewujudkan satu laman interaktif yang menyediakan paparan nota interaktif yang menggunakan visual 3D. Penyediaan paparan nota yang berbentuk visual 3D merupakan kaedah pembelajaran secara visual yang memudahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Yang terakhir, dapat menambah jumlah peserta kajian dengan skala yang lebih besar pada masa akan datang. Okay, berikut adalah rujukan. Antara rujukan yang digunakan iaitu Amir Fatani, Asma Abdul Rahman, Azlin Arifin dan juga buku daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekian sahaja dari saya. Wallahu'alam. Terima kasih.